Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang kedua dalam bab 7, iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, apa itu tenaga keupayaan graviti? Okey, dekat sini dia cakap tukur yang telah diangkat ke suatu ketinggian dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Yang kedua, poin kedua adalah tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke sesuatu ketinggian dari permukaan bumi. Okey, kalau tak ada tenaga keupayaan graviti, maka terapunglah tukul tersebut. Okey, bukan tukul sahaja yang akan terapung kalau tak ada graviti. Kita juga akan terapung. Kita tak bolehlah nak duduk ke nak berdiri pun tak boleh. Okey, faham ya? Okey, seterusnya. Okey, dia dekat sini dia kata tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan mgh. Okey, so formulanya dia dekat sini, kalau kita nak cari tenaga keupayaan graviti, M kena darab dengan G kena darab dengan H. Okey, so apa itu mgh? Okey, kita tengok dekat sini, M ialah jisim objek dalam unit kilogram kg. G ialah pecutan graviti dalam unit M per second. Manakala H ialah ketinggian dalam unit meter. Okey, so mgh ini adalah berat, jisim, graviti dan juga ketinggian. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini saja sama tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan kerja yang dilakukan iaitu mgh. Okey, contohnya di sini, okey. Kita bagi contoh masalah numerical. Okey, boleh tengok di sini. Okey, sebuah lift di KLCC mengangkat sesuatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter. Okey, A, soalan pertama, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift tersebut? Soalan kedua, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Dan soalan ketiga adalah apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, so kita tengok jalan penyelesaiannya macam mana. Okey, untuk soalan yang pertama kita menggunakan formula W bersamaan dengan FH. FH ini adalah bersamaan dengan mgh. Okey, so kita masukkan semua data yang diberikan. M 1500 kg, graviti 10 m second, manakala ketinggian adalah 30 meter. So kita darab sahaja ketiga-tiga ini, kita dapatlah 450,000 joule. Okey. Okey, faham dekat situ? Okey, soalan yang kedua adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, ini pun sama sahaja, jalan pengiraannya lebih kurang macam yang atas, tetapi formula yang digunakan berlainan. Okey, contohnya, okey, kalau macam ni yang dekat atas ni dia nak cari kerja, work kan. Okey, so dikata W bersamaan dengan F darab dengan S. Okey, so F ini, untuk kita cari F ini, kita perlu darabkan berat dan juga graviti yang diberikan. So tetap sama, 1500 darab dengan 10. S ini adalah ketinggian iaitu 30 meter. Okey, sama juga dengan yang ni, tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan mgh. M adalah 1500, manakala graviti adalah 10. Ketinggian adalah 30. So darab juga ketiga-tiga ini, dapatlah 450,000 joule. Okey, faham ya dekat situ? Cuma yang sekarang ni korang kena tahu jalan kira untuk cari work dengan untuk cari tenaga keupayaan graviti. Okey, seterusnya. Okey, ditanya. Okey, soalan dia tadi ditanya apa? Ingat tak? Kita back semula. Okey, dia tanya apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, so jawapannya, kerja yang dilakukan oleh lift bersamaan dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey, itu sahaja. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Okey, gambar menunjukkan peringkat dawai kokok stapler yang diisi. Terdapat satu spring yang diregangkan dan kemudian dilepaskan.
Poin ketiga, daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini menggerakkan dawai kokok mengikut arah daya. Okey, macam tu je lah. Jadi nak katakan yang spring ini, okey, bentuk asalnya spring ni pendek sahajalah, statik saja. Tetapi apabila diregangkan, dia akan jadi memanjang. Dan apabila kita tutup balik benda ni, dia kembali ke tempat asal, kembali kepada bentuk asal. Maaf ya, kembali kepada bentuk asal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya cikgu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum